Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Mai Intan Payun. Terima kasih semua kerana sudi singgah menonton video di channel Cikgu. Apa khabar semua? Sudahkah kamu bersedia untuk mengikuti kelas Cikgu Mai hari ini? Jika sudah bersedia, jom ikut Cikgu. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 dengan tema yang pertama iaitu kemasyarakatan. Unit kedua, prihatinnya kita. Tajuk Mesyuarat Warga Rimba. Tanda pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini ialah 5.1.1-2 iaitu memahami dan menggunakan kata nama khas mengikut konteks tidak formal. Objektif kita pada hari ini ialah pada akhir PDPC, murid dapat menyenaraikan ayat yang menggunakan kata nama khas dengan betul. Kemudian murid juga seharusnya dapat membina ayat yang menggunakan kata nama khas dengan betul. Kriteria kejayaan pada hari ini ialah pada akhir PDPC, murid boleh menyenaraikan 5 daripada 7 ayat menggunakan kata nama khas dengan betul. Seterusnya, murid seharusnya boleh membina 5 daripada 7 ayat menggunakan kata nama khas dengan betul. Baiklah anak-anak, tanpa membuang masa, mari kita belajar tajuk pada hari ini dengan aspek tata bahasa. Kamu boleh buka buku teks muka surat 12. Mari kita mulakan. Untuk aktiviti kita yang pertama, kita akan membaca dan memahami teks. Hari ini kita akan membaca teks yang bertajuk Mesyuarat Warga Rimba. Baik, di dalam teks ini juga terdapat beberapa dialog di antara haiwan yang tinggal di dalam rimba. Okey, kita mulakan. Pada waktu lapang, Hadif membaca buku cerita di biliknya. Buku cerita tersebut dipinjam dari perpustakaan sekolahnya. Itu merupakan dialog-dialog yang terdapat di dalam buku yang dipinjam oleh Hadif. Wahai warga hutan pelindungan idaman, terima kasih kerana berhimpun pada pagi ini. Mengapakah penghulu unggas memanggil kami berhimpun di sini? Saya memanggil semua penghuni hutan ini untuk menyambut sahabat kita yang bermigrasi dari utara Asia dan Eropah. Kita perlu membahagikan tugasan. Baiklah, saya mencadangkan sang kancil membuat gegantung bagi mengalu-alukan ketibaan sahabat kita, kata sang belang. Saya akan ke Kuala Gula untuk memberitahu rakan-rakan kita di sana agar membuat persiapan yang sama. Kemudian, sang kancil pula menjawab, saya setuju. Saya mencadangkan Pak Belang menjaga keselamatan kawasan ini. Sang merak pula akan membuat persembahan. Agak-agak kamu, kenapa sang kancil meminta Pak Belang pula yang menjaga keselamatan? Kerana Pak Belang ataupun harimau terkenal dengan sifatnya yang kuat, gagah, berani, sehingga ditakuti oleh haiwan-haiwan yang lain. Baik, sang merak pula diminta untuk membuat persembahan kerana sang merak terkenal dengan haiwan yang mempunyai bulu pelepah yang sangat cantik dan sang merak juga mempunyai keyakinan yang tinggi. Sang kancil pula terkenal dengan kebijaksanaannya dalam menangani berbagai masalah yang timbul. Sang kancil ada saja idea yang hendak diutarakan jika apa-apa perkara berlaku di rimba tersebut. Penghulu rimba menyatakan ucapan terima kasih. Terima kasih semua. Saya berharap agar masyarakat kita hidup dengan harmoni. Apa maksud harmoni? Harmoni ialah aman, damai, tiada pergaduhan, tiada peperangan. Baik, tamatlah sudah aktiviti membaca petikan. Sekarang kita akan kenali terlebih dahulu kata nama khas. Apa itu kata nama khas?
Kata nama khas merujuk kepada benda, manusia, tempat dan haiwan secara khusus. Huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar. Baik, kita kenali beberapa kumpulan yang tergolong dalam kata nama khas lah. Ada benda, kita ada manusia, kita ada tempat dan kita ada haiwan. Kita tengok dahulu benda yang tergolong dalam kata nama khas. Ada banyak sebenarnya, bukan ada 4 ni saja. Okey, cikgu telah senaraikan. Yang pertama Preve. Preve merupakan nama kenderaan. G-Shock. G-Shock nama jam tangan. Nestle. Nestle nama produk-produk makanan. Coca-Cola nama sejenis minuman berkarbonat. Sebenarnya banyak lagi. Kita boleh bagi nama alat teknologi. Kemudian kita tengok yang kedua manusia. Manusia biasanya nama orang lah. Amani, huruf besar ya. Cikgu Ayu, Dr. Anik, Pak Cik Faiz, Cikgu Maisara dan banyak lagi. Manusia nama orang. Baik. Kemudian kita tengok pada tempat dahulu. Tempat tak kisahlah negara, negeri, daerah, nama sekolah. Juga kita boleh golongkan dia dalam kumpulan tempat dan perlu ditulis dengan huruf besar. Melaka, Pulau Pangkor, Taman Maju, Langkawi, Pulau Tioman dan sebagainya. Boleh ya murid-murid? Okey, sekarang kita tengok haiwan. Maksud haiwan yang cikgu ingin nyatakan di sini ialah nama haiwan tersebut. Kalau harimau dia mempunyai bulu yang belang-belang kan. Jadi kita boleh namakan dia si belang. Tompok biasa kita panggil nama tompok ini kepada seekor kucing yang mempunyai bulu yang bertompok, tompok ataupun arnab. Belang, sang belang pun boleh juga kita guna menamakan harimau. Si belang boleh, sang belang boleh, pak belang boleh. Itu juga ialah kata nama khas. Kemudian si comel. Si comel biasanya kita berikan nama ini kepada haiwan-haiwan peliharaan kita yang mempunyai raut wajah yang comel. Kalau si comot, bukanlah maksud wajahnya comot, tapi mungkin masa kita temui dia wajahnya comot. Jadi kita dah mandi, kita dah cucikan dia, wajahnya sudah bersih, tapi tetap kita hendak menggelarkannya si comot. Boleh juga. Kita masuk ke aktiviti yang seterusnya, iaitu aktiviti menyenaraikan kata nama khas daripada petikan. Daripada mana cikgu dapat kata nama khas yang telah cikgu senaraikan ini? Daripada petikan yang kita baca sebentar tadi. Baik, dalam kumpulan haiwan kita ada penghulu unggas yang memberi arahan kepada haiwan lain tadi supaya menyediakan tempat yang selesa kepada haiwan yang bermigrasi tadi tu kan. Itu ialah penghulu unggas. Pak belang ialah harimau. Sang merak, haiwan yang mempunyai bulu pelepah yang cantik. Sang kancil, haiwan yang bijak sana. Okey, manusia. Manusia dalam petikan yang kita baca tadi ada seorang saja, iaitu Hadif. Hadif ialah nama manusia yang ditulis dengan huruf besar H tu. Okey, kemudian tempat. Kita ada Asia, Eropah, Hutan Perlindungan Idaman dan Kuala Gula. Ini yang cikgu ambil dari petikan. Sebenarnya banyak lagi tempat-tempat yang perlu kita tulis menggunakan huruf besar. Tergolong dalam kata nama khas. Pulau Pinang, Johor Bahru, Merlimau, Kuala Lumpur dan banyak lagi. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti yang ketiga ini kita perlu membina ayat daripada kata nama khas. Namun cikgu telah membina ayat dan kita perlu memasukkan kata nama khas yang sesuai ke dalam ayat yang telah dibina ini. Soalan yang pertama, kita lihat tempat kosong terletak di negeri Perak. Apa agak-agaknya yang terletak di negeri Perak? Pada pilihan jawapan di bawah yang telah cikgu beri tadi. Kemudian kamu tengok nombor 2, buku cerita ini milik. Milik itu maksudnya kepunyaan. Agak-agak buku siapa yang baca? Kita ada pilihan jawapan di bawah itu. Kita tengok nombor 3. Terkenal dengan kebijaksanaannya. Kita tengok jawapan bersama-sama.
Baiklah murid-murid, ini ialah jawapan kepada ayat yang telah kita bina tadi. Kuala Gula terletak di negeri Perak. Buku cerita ini milik Hadif. Sang Kancil terkenal dengan kebijaksanaannya. Tengok tulisan berwarna biru, cikgu tulis dengan huruf besar sebab ianya merupakan kata nama khas. Tidak kiralah berada di hadapan ayat, di belakang ayat ataupun jika ianya berada di bahagian tengah-tengah ayat. Ya, boleh? Kita teruskan. Cikgu telah menyediakan latihan tentang kata nama khas ini. Okey, sila imbas QR code bagi mendapatkan latihan bagi tajuk kata nama khas. Jika kamu tidak mempunyai pengimbas, kamu boleh klik pautan yang diberi di bahagian description. Baiklah murid-murid, terima kasih kerana menonton video cikgu hingga ke akhir. Baik, sebelum cikgu mengundurkan diri, cikgu harap kamu dapat like video cikgu, subscribe dan share. Jangan lupa juga tinggalkan komen-komen yang membina. Jika ada sebarang pertanyaan, kamu juga boleh meninggalkan pertanyaan kamu tersebut di dalam ruangan komen video ini. InsyaAllah cikgu awak persoalan tersebut. Baik, sekian dahulu dari Cikgu Mai, Intan, Payung. Terima kasih. Bye.